Bicara kita mesti aspirasi slot pertama menemani pendengar waktu ni untuk segmen Islam itu indah, dan ramai nantikan untuk bersama dengan yang bahagia Ustaz Separuh Mak Joy yang setia bersama dengan kita untuk pertemuan dalam segmen kita Sahabat Minggu setiap Rabu insya-Allah, dan juga diberi kesempatan ke hari ini juga ditemani yang bahagia Ustaz untuk menyambung perkongsian tentang belajar menghargai, dan siri kedua saya kira dalam minggu kedua yang kita bawakan untuk topik bicara ini. Apapun saya mengalu-alukan Al-Fadhil Ustaz Separuh Mak Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudi temankan kita. Sama-sama Fairuz. Untuk minggu kedua kita membawakan topik ini, belajar menghargai, dan saya kira ramai anda pun bersedia untuk pengisian kita hari ini bersama dengan bagi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi dihormati Puan Fairuz Hajinuddin, khususnya yang diraikan, yang didoakan ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah terus memberi nikmat dan rahmatnya kepada kita, hingga dengan itu kita bertemu lagi dalam ruang ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dalam segmen ini dan juga dalam segmen-segmen yang lain akan menyelamatkan kita dari dua fitnah. Fitnah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, iaitu pertama fitnah orang yang kuat beribadah tetapi tidak berilmu. Ibadahnya, ketaatannya tinggi tetapi jahil. Itu fitnah yang pertama. Yang kedua, fitnah daripada orang yang berilmu, orang yang mempunyai pengetahuan tetapi tidak beradab ataupun tidak berakhlak. Mudah-mudahan segmen ilmu yang kita dapat di dalam Islam itu indah dan juga segmen-segmen yang lain akan dapat mengeluarkan kita daripada kejahilan dan akan menjadikan kita seorang yang beradab dan juga berakhlak, insya-Allah. Pada minggu yang lalu kita dah bincangkan tentang bagaimana kita nak belajar menghargai diri sendiri. Kerana mempunyai harga diri yang tinggi ataupun self-esteem yang tinggi ini ialah syarat untuk kita berjaya, syarat untuk kita bersyukur, dan syarat untuk kita bahagia. Jadi orang yang memandang dirinya mampu, upaya dan boleh sahaja, insya-Allah akan dapat meraih kejayaan dunia dan akhirat. Pada minggu ini mudah-mudahan kita dapat berkongsi dengan bahagian yang kedua, iaitu belajar menghargai. Kali ini kita nak bagaimana kita nak belajar menghargai orang lain. Minggu yang lalu kita lihat bagaimana menghargai diri sendiri. Hari ini kita nak melihat bagaimana kita nak menghargai orang lain. Tetapi sebelum itu ada baiknya saya mulakan dengan sebuah cerita, cerita yang berlaku kepada seorang tabi'in yang utama, yang ulung, yang unggul, iaitu yang saya gunakan kata-katanya sebagai mukadimah tadi, iaitu Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Ulama besar ini sezaman dengan pendiri mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Hanifah. Sufyan Al-Thawri ini kehidupannya sangat sederhana, seorang yang tidak suka kepada sanjungan, tidak suka kepada pangkat dan sebagainya. Bahkan dia tidak pernah berkompromi dengan penguasa-penguasa yang zalim, hingga dia berkata, saya masih ingat kata-katanya, melihat wajah penguasa yang zalim ialah satu kesalahan. Begitu kerasnya, begitu tegasnya pendirian imam ini. Tetapi bukan sudut itu yang kita nak sorot pada pagi ini, tetapi yang kita nak sorot ialah sewaktu Imam Sufyan Al-Thawri ini mengerjakan haji. Dalam mengerjakan haji, tahulah begitu keletihan, begitu kepayahan. Kita fikir sekarang ni pun orang kata orang mengerjakan haji penuh dengan ujian, apatah lagi dulu.
waktu dia berehat tu dia tidur di atas longgokan pasir-pasir. Kerana terlampau letih, dia pun berehat dan tidur di atas longgokan pasir-pasir. Sedangkan dia ulama yang sangat besar, pakar hadis orang kata Subhanallah, waktu itu orang-orang di sekelilingnya berkata, kamu hanya meletakkan pipimu di atas pasir. Dia kata begitu pada Imam Sufyan ini. Kata apa sebagai respon? Imam Sufyan kata bahawa pasir yang tempat aku letakkan pipiku ini sebenarnya lebih mulia daripada bantal khalifah. Gitu ya. Ini menunjukkan subhanallah Imam Sufyan As-Sawri ini mempunyai harga diri yang tinggi. Kemudian satu insiden yang lain, pernah satu ketika Imam Sufyan As-Sawri dalam keadaan kesedihan kerana ada saudara yang sangat rapat dengannya meninggal dunia. Pada waktu itu Imam Abu Hanifah datang berziarah. Waktu dia sedang kesedihan tu, Imam Abu Hanifah datang ziarah jugalah, nak ucapkan takziah dan sebagainya. Pada waktu itu kelihatanlah pada murid-muridnya dan orang sekelilingnya bagaimana dia menghormati Imam Abu Hanifah. Didudukkan di satu tempat, kemudian diduduk di sisinya, melayan perbualan dan sebagainya. Begitu hormat, subhanallah Padahal Imam Sufyan As-Sawri seorang ulama yang tinggi, ulama yang besar, Subhanallah waktu itu bila Imam Abu Hanifah balik, Imam Sufyan As-Sawri ditanya oleh sahabat-sahabatnya, orang sekelilingnya, mengapa dia begitu menghormati Imam Abu Hanifah. Dia kata, aku menghormati dan sangat menghargai Imam Abu Hanifah kerana apa? Kerana ketinggian ilmunya. Kalau tidak kerana ketinggian ilmunya, aku menghormatinya kerana usianya. Kalau aku tidak menghargai kerana usianya, aku menghargainya kerana kefakihannya. Dan kalau tidak kerana kefakihannya, aku menghormati Imam Abu Hanifah kerana pribadi dan akhlaknya. Jadi 4 alasan yang diberikan oleh Imam Sufyan As-Sawri bagaimana dia sangat menghargai Imam Abu Hanifah. Jadi sebab itu saya katakan, kalau mata yang cinta, hati yang penuh dengan kasih sentiasa mempunyai ribuan alasan untuk menghargai. Tetapi kalau hati yang penuh dengan kebencian, mata tidak akan memandang satu alasan pun untuk menghargai. Jadi begitu kita lihat bagaimana Imam Abu Sufyan As-Sawri sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Daripada cerita ini kita boleh lihat ataupun kita boleh dapat 3 pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah kita tidak meletakkan harga diri pada barang-barang bernilai yang kita miliki. Kalau kita lihat tadi Imam Sufyan As-Sawri walaupun dia tidur di atas longgokan pasir tetapi dia rasa dirinya berharga. Kita berbeza kadang-kadang sama-samalah kita bincangkan kelemahan kita. Kadang-kadang kita letak harga diri kita pada kereta yang besar, pada rumah, pada pakaian, pada handphone kita, pada jam kita yang mahal. Kita rasa kita ada harga diri yang tinggi apabila memiliki sesuatu yang bersifat fizikal dan material. Jadi kalau tidur di atas pasir, kita rasa hina. Kalau tidur di atas bantal yang empuk, tilam yang mewah ataupun tilam yang mahal, kita rasa mulia. Subhanallah, tidak begitu pada Imam Abu Sufyan. Dia merasakan bahawa walaupun dia tidur di atas longgokan pasir, tetapi dia kata apa? Pasir ini lebih mulia. Bantalku lebih mulia daripada bantal khalifah. Itu yang pertama. Tidak meletakkan nilai kita pada barang-barang bernilai yang kita miliki, tetapi pada apa? Pada ilmu, pada iman, pada akal dan juga pada hati. Pada akal yang berilmu, pada hati yang beriman. Di situ nilai manusia. Yang kedua, kita lihat bila seorang itu dipenuhi dengan rasa kasih sayang di hatinya, yang kasih sayang itu kita katakan dulu berpunca daripada iman, kita akan dapat kita akan punya banyak alasan untuk menyayangi. Kita punya alasan banyak menyayangi. Tengok kita lihat, sebab itu kita katakan bila hati kita beriman, bila hati kita beriman, mata kita akan dapat melihat sejuta kebaikan dan sejuta keindahan. Sebab itu dalam hidup ni bukan apa yang kita lihat, tetapi siapa kita ketika melihat sesuatu. Kalau kita
orang yang beriman, kalau kita orang yang penuh dengan kasih sayang, kita akan sentiasa dapat melihat keindahan dan kebaikan pada diri manusia dan juga pada alam ini. Sebab itu orang yang beriman sangat menghargai orang lain. Ini kita lihat ya, bagaimana tadi Sufyan Al-Thawri, Imam Sufyan Al-Thawri begitu dapat menghormati Imam Abu Hanifah. Kenapa? Hati Imam Sufyan dipenuhi dengan iman, dirinya dipenuhi dengan kasih sayang. Sebab itu dia punya 4 alasan untuk menghargai Imam Abu Hanifah. Kalau tak ilmunya, usianya. Kalau tak usianya, kefakihannya. Kalau tidak kerana kefakihannya, kerana akhlaknya dan sebagainya. Ini pengajaran buat kita ya. Kadang-kadang apabila kita melihat seseorang, kita tidak punya alasan untuk menghargai. Kenapa? Itulah silapnya kita ya. Bahawa hati kita tidak dipenuhi dengan iman dan juga diri kita tidak dipenuhi oleh kasih sayang. Yang ketiga kita dapat daripada cerita yang ringkas ini ialah orang yang ada harga diri saja yang dapat menghargai orang lain. Artinya ya, kita boleh menghargai orang lain sekiranya kita mempunyai harga diri. Simpelnya begini ya, ringkasnya begini. Kalau kita ada wang, baru kita boleh bagi wang pada orang lain. Betul. Tetapi kalau kita tidak ada wang, masakan kita boleh dapat memberi kepada orang lain. Begitu juga harga diri. Orang yang punya harga diri yang tinggi saja yang mampu menghargai diri orang lain. Justru dalam kehidupan ini, Puan Fairuz dan para pendengar yang dikasihi sekalian, kalau kita ni, kita lihat diri kita ataupun siapa-siapalah selalu memperlecehkan orang lain, selalu merendah-rendahkan orang lain, selalu menghina orang lain, meremehkan orang lain, sama ada dengan kata-kata yang terus ataupun melalui tulisan ataupun hanya melalui entry-entry Facebook. Kalau kita tengok hina orang ni, kata orang ni, cemuh orang ni dan sebagainya, itu petanda orang yang berkata, orang yang menulis pertulisan itu dan orang yang memuat turun yang dikata entry itu, itulah yang dialah yang mempunyai harga diri yang rendah. Ya. Orang yang diperlecehkan, orang yang diremehkan, orang yang dihina belum tentu hina, belum tentu leceh. Tetapi kalau kita menghina orang lain, confirm kita yang hina. Kerana apabila seorang ada harga diri yang tinggi, barulah dia boleh menghargai orang lain. Tetapi kalau dia tidak punya harga diri yang tinggi, arti kata kalau dia mempunyai harga diri yang rendah, itulah puncanya dia sering ataupun senantiasa merendah-rendahkan orang lain. Sebab itu kita kena berhati-hati. Saya pesankan pada diri saya dan semua, berhati-hati. Kalau kita mengecam seseorang, kalau kita melecehkan seseorang atas alasan agama sekalipun, artinya waktu itu kita mendedahkan siapa diri kita yang sebenar. Ya, itulah orang kata Allah menghina diri kita melalui diri kita sendiri. Subhanallah. Kita teringat apa yang pernah digambarkan oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Bishir ya. Ulama Muhammad bin Bishir ini dia berguru daripada 2 orang. Dia berguru kepada Imam Abu Hanifah. Pada masa yang sama dia juga berguru kepada Imam Sufyan Al-Thawri tadi ya. Dua-dua. Ini menunjukkan bahawa dulu ada punyai ramai guru. Ya. Jadi dia berguru daripada Imam Abu Hanifah, dia juga kepada Imam Sufyan Al-Thawri. Jadi bila dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tanya, kamu ni dari mana? Kamu ni dari mana? Dia tanya Muhammad bin Bishir. Muhammad bin Bishir kata, aku datang daripada majlis Imam Sufyan. Wah, dia kata, engkau kalaulah lelaki itu ditemui oleh Alqamah dan Al-Aswad. Alqamah dan Al-Aswad ni seorang ulama lagi besar kalaulah lelaki ini ditemui oleh Alqamah dan Al-Aswad, niscaya mereka berdua akan berhujah dengannya. Maksudnya akan menggunakan ilmu Imam Sufyan Al-Thawri. Begitu tinggi penghargaan Imam Abu Hanifah kepada Sufyan Al-Thawri. Begitu juga ketika Muhammad bin Bishir ni dia pergi bertemu dengan Sufyan Al-Thawri, Imam Sufyan, kamu ni daripada mana? Jadi Muhammad bin Bishir dia kata, saya balik daripada majlis Imam Abu Hanifah.
Wah, dia kata Imam Abu Hanifah ni manusia lelaki yang paling faqih di atas muka bumi ini. Kita lihat, kita rindukan suasana yang begini, ya. Ketika antara seorang ulama dengan seorang ulama, ahli agama dengan ahli agama, saling harga menghargai, saling sanjung menyanjungi, ya. Tidak ada hasad dengki, tidak ada kata nista, melabel dan mengecop, ya. Kerana mereka apa? Mereka mempunyai harga diri yang tinggi, dan dengan harga diri yang tinggi itu mereka dapat menghargai ulama-ulama yang lain ataupun orang-orang yang lain. Subhanallah, dalam hidup ini Puan Fairuz dan para pendengar yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang sangat pandai, sangat bijak dan sangat tinggi penghargaannya kepada orang lain, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan bukan saja membantu orang yang miskin, tetapi sering duduk-duduk bersama dengan orang miskin, ya. Kita ni kadang-kadang apabila kita membantu orang yang miskin, kita tidak merasai kemiskinan itu. Hanya apabila kita duduk bersama dengan orang miskin baru kita merasai denyut nadi kemiskinan yang ada pada diri mereka. Begitu juga kalau kita nak jadi pemimpin Fairuz, ya, kita bukan saja memahami kesusahan rakyat ataupun kesusahan pengikut, tetapi kita kena merasai kesusahan rakyat ataupun kesusahan pengikut. Jadi caranya ialah Rasulullah sering duduk bersama dengan orang miskin, bergaul dengan mereka, berkata mereka. Subhanallah, itu dengan kaum marhain, ya, orang bawahan. Tetapi Rasulullah juga sangat menghormati pemimpin-pemimpin kaum, ya. Subhanallah, kita dengar cerita yang sering dikumandangkan, ya, di Radio Aikim, bagaimana yang disampaikan oleh Habib kita, ya, Habib Ali Zainal Abidin, ceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kain rida ataupun kain selendangnya, kepada seorang pemuka kaum yang datang dalam majlisnya, ya. Jadi bagi yang marhain, Rasulullah sanjung, ya, hormati. Begitu juga gain tinggi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai menantu-menantu dan juga mertuanya, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan mertuanya, ya, iaitu Sayyidina Abu Bakar sebagai As-Siddiq, ya. Mertuanya yang kedua iaitu Sayyidina Umar dengan Al-Faruq. Begitu juga dengan menantunya Sayyidina Ali, begitu juga dengan menantunya Sayyidina Utsman. Begitu menghargai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja dengan menantunya, dengan mertuanya, bagi sahabat yang lain. Abu Ubaidah digelar Aminul Ummah, Sayyidina Hamzah digelar Asadullah, Saifullah dan sebagainya. Subhanallah, ada saja gelar-gelar yang memuliakan sahabat-sahabatnya. Itu secara khusus. Secara umumnya Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku umpama bintang di langit. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai. Bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai isterinya, memang kita dah tahu, ya, digelar dengan Humairah dan sebagainya, putrinya Fatimah Az-Zahra dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai perkara-perkara ataupun subjek yang bukan manusia, ya. Rasulullah SAW sangat menghargai binatang, iaitu unta tunggangannya. Dia beri nama Al-Qaswah. Kita ada bagi nama kereta kita, ya, tak ada, ya. Rasulullah bagi nama untanya, bagi nama keledainya, subhanallah. Dan bahkan Rasulullah SAW memberi nama kepada alat-alat peralatannya. Rasulullah bagi nama pedangnya, Rasulullah bagi nama selendangnya, pakaiannya. Subhanallah, begitu Rasulullah SAW menghargai. Sehingga dalam sejarah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghargai benda yang mati, iaitu Bukit Uhud. Aku mencintai Bukit Uhud, bukan Uhud mencintai kami, ya, dan kami mencintai Uhud, ya. Subhanallah, Rasulullah SAW sangat menghargai makanan, ya, walaupun makanan tu dianggap remeh. Ketika ditanya kepada ahli keluarganya, apakah ada makanan di rumah? Tak ada, tidak ada, hanya cuka saja. Cuka adalah makanan yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah penuh dengan sifat menghargai, bukan saja kepada manusia tetapi kepada benda, kepada makanan, masa dan sebagainya. Subhanallah, kalau ditanya mengapa Rasulullah SAW sangat tinggi sifat dan mampu menghargai orang lain, ya, kerana Rasulullah SAW mempunyai harga diri yang tinggi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai harga diri yang tinggi. Walaupun Rasulullah pernah dicemuh, dilabel, dipanggil dengan pelbagai gelaran oleh musuh-musuhnya. Dia pernah digelar orang gila,
pernah digelar sebagai tukang sihir, orang yang tamak harta, orang yang tamak jawatan, pangkat dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak memberi kesan kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah tahu dia adalah Rasul, dia adalah Nabi. Ya? Dia adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam. Artinya Rasulullah tahu harga dirinya. Ya? Rasanya. Subhanallah. Kalau kita lihat orang-orang yang menghargai orang lain sahaja akan menghargai orang lain dengan setulus hati. Sekali lagi saya ulang, ini penting. Orang yang mempunyai harga diri, orang yang menghargai orang lain sahaja, dengar orang yang menghargai orang lain sahaja akan dihargai setulus hati. Artinya apabila seseorang itu dihargai oleh orang lain, itu menunjukkan bahawa dia dulu menghargai. What you give, you get back. Apabila kita menghargai orang lain mula menghargai. Dan orang yang benar-benar ada harga diri yang tinggi atas dasar iman dan atas dasar kasih sayang, dia akan dihargai oleh orang lain dengan setulus hati. Contohnya, kadang-kadang orang hargai kita ketika kita masih ada pangkat, ada jawatan. Bila tak ada pangkat, tak ada jawatan, orang pandang sebelah mata. Begitu juga ketika kita ada jawatan, ketika kita ada harta, ketika rupa kita cantik dan sebagainya. Apabila muka kita kedut, kita sudah tua, jawatan tak ada, harta kita dah tak ada, orang tidak akan hargai. Kenapa? Mungkin penghargaan manusia yang kita dapat selama ini bukan penghargaan yang tulus. Kenapa? Kita juga tidak menghargai mereka dengan tulus. Jadi subhanallah, marilah kita menghargai orang lain dengan atas dasar iman dan kasih sayang yang sebenarnya, supaya kita mendapat juga penghargaan yang tulus dan sebenarnya. Subhanallah, saya rasa itu setakat yang kita sebagai mukadimah. InsyaAllah ada poin-poin lain lagi, InsyaAllah kita akan sambung selepas ini, dan juga kita tunggu respon daripada pendengar. Saya pulangkan balik kepada Fairuz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Pertemuan kita untuk mukadimah bicara kita tentang belajar menghargai, minggu lepas menghargai diri, ini menghargai orang lain, dan telah pun dilengkapkan dengan sikit sebanyak perkongsian bersama yang bagi Ustaz sebentar tadi. Kita akan beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, dan insyaAllah kita bakal raikan pendengar kita yang ingin bersama-sama kita dengan yang bagi Ustaz, mungkin mendapatkan respon atau perkongsian di ikim.fm Facebook kita, dan juga pendengar dapat ke udara temankan kita di www.tvikim.my secara langsung, insyaAllah. Beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kembali kita untuk perkongsian Islam itu indah bersama yang bahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Kesempatan untuk menyambung kembali belajar menghargai orang lain, dan juga pertemuan kita diserikan dengan maklum balas sahabat-sahabat kita di IKIM FM di Facebook, insya-Allah, dan tak ketinggalan untuk kita ikan setakat mana yang boleh Ustaz, insya-Allah, untuk pertemuan kita bersama dengan Eli Indanish katanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Persoalan bagaimana nak memperbaiki penampilan perwatakan agar kita sentiasa berlemah lembut, berbudi bahasa, dan melembutkan hati yang sentiasa marah dan banyak dana Ustaz, dan nak menambat kasih sayang kita dan kasih sayang orang lain pada kita dalam mengembalikan kasih sayang suami isteri juga. Silakan Ustaz. Subhanallah, satu soalan yang baik dan merupakan soalan kita juga. Kadang-kadang bagaimana kita nak memperbaiki penampilan kita. Dan alhamdulillah penampilan itu tidak dilihat pada cara kita berpakaian saja, tetapi yang paling penting seperti mana yang dikatakan tadi, penampilan akhlak kita, kepribadian kita, tutur kata kita yang menarik dan sebagainya. Subhanallah, asas untuk kita menarik penampilan kita supaya mudah berhubung dengan manusia, ada kasih sayang, ada kemesraan, kita kena jaga dulu kita dengan Allah. Maksudnya kalau kita memburu cinta Allah dan Allah mencintai kita, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada malaikat untuk menyeru kepada seluruh penduduk dunia untuk menyayangi kita. Artinya apabila kita memburu cinta Allah, cinta-cinta yang lain akan datang kepada kita. Itu penting, asas sekali. Sebab tu selalu dikatakan, selesaikan dulu urusanmu dengan Allah, maka Allah akan bantu untuk kita menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Siapa yang mencari keredaan Allah, insya-Allah penghargaan manusia akan melutut, akan datang kepadanya. Tetapi siapa
yang memburu penghargaan manusia pun tak dapat, penghargaan Allah apatah lagi. Sebab tu insya-Allah bila kita kata kita mencari penghargaan ataupun keredaan Allah, contoh Allah suka kepada manusia yang bersih. Allah suka kepada yang indah. Allah tu indah dan suka pada keindahan. Maka kita akan berpakaian yang indah, pakaian yang bersih. Dan pakaian indah dan bersih itu kita buat kerana Allah, bukan kerana manusia. Tapi manusia juga suka pada keindahan dan kebersihan. Betul tu. Tutur kata yang lembut. Tutur kata yang lembut ialah lurusnya lidah kita. Lurusnya lidah kita ini hasil lurusnya hati kita, itu iman kita. Sebab takkan lurus lidah seseorang sehingga lurus hatinya. Jadi hati ni kita apabila kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah tutur kata kita akan menjadi lembut. Bila tutur kita menjadi yang lembut, Allah sayang pada tutur kata yang begitu, orang yang begitu, dan manusia juga. Artinya subhanallah, tidak ada dikotomi, tidak ada pertentangan ataupun perselisihan antara apa yang Allah redai dan apa yang disukai oleh makhluk. Sekiranya kalau kita memburu cinta Allah, insya-Allah cinta makhluk akan datang pada gitu. Jadi buatlah kerana Allah. Bukan saya berpakaian ni kerana saya nak mengambil hati misal kata orang lain dan sebagainya. Itu kita buru langsung penghargaan dunia. Tetapi katakan begini, saya berpakaian cantik, saya berpakaian bersih, saya berpakaian indah untuk saya mudah berukhuwah dan berkasih sayang kerana Allah. Begitu Jadi apabila dibuat kerana Allah, insya-Allah. Sebab itu saya kata kalau ada kekurangan dalam penampilan kita, kadang-kadang kita subhanallah kita nak jaga sungguh tapi kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita dalam keadaan keletihan, tetapi insya-Allah keikhlasan kita akan menutup ataupun akan menjaga kekurangan-kekurangan lahiriah kita. Itu penting dalam itu insya-Allah. Jadi saya teruskan sedikit. Silakan, untuk kita berjaya dalam memimpin dan juga dalam mendidik, kita juga perlu ada sifat menghargai orang yang kita pimpin dan orang yang kita didik. Ini pentinglah untuk pemimpin, dan ini penting untuk ibu bapa. Saya nak ceritakan satu cerita yang benar, cerita benar. Seorang budak berumur 4 tahun, dia pulang daripada tadika, dia membawa satu kertas tulisan pesanan daripada gurunya. Dia tak tahu tulisan tu apa. Jadi umur 4 tahun dia pun serahkan kepada ibunya. Jadi ibunya membaca, tulisan tu berbunyi, puan ni sangat bodoh. Pihak sekolah mencadangkan supaya dia diberhentikan saja sekolah. Tarik baliklah daripada sekolah. Dia sangat bodoh, umur 4 tahun. Jadi bila ibu ni dia baca tulisan mengenai anaknya yang bodoh, bangun semakan dalam dirinya. Dia kata, anak aku bukan bodoh, aku sendiri akan mendidiknya. Dia kata, aku sendiri, mulai saat itu aku sendiri yang akan mendidiknya. Anda tahu siapa budak 4 tahun yang dikatakan bodoh itu? Itu adalah Thomas Alva Edison. Dan ibu tadi ialah Nancy Edison. Itu kita tengok Thomas Alva Edison ni seorang yang hebat lah kalau kita tengok. Bagaimana seorang anak yang hebat lahir daripada seorang ibu yang sangat menghargai anaknya. Subhanallah. Sebab itu kita katakan apabila kita pandang wajah anak-anak kita, jangan kita katakan anak ni bodoh, anak ni bijak, anak ni baik, anak ni tidak. Subhanallah, manusia tidak dilahirkan dengan potensi untuk gagal, tetapi Allah ciptakan manusia dengan potensi untuk berjaya. Jadi apabila kita menghargai anak kita, barulah kita akan dapat mengesan di mana potensinya, dan daripada situlah dapat kita mendidiknya ataupun memimpinnya untuk dia menjadi manusia yang besar. InsyaAllah. Itu satu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini cerita tamsilan sajalah. Tadi cerita benar, ini cerita tamsilan. Seorang wartawan, dia diberi peluang untuk makan malam dengan 2 orang calon presiden. Sekarang ni kalau kita tengok calon presiden Amerika Republican dengan Demokrat, begitulah. Jadi wartawan ni dia ada peluang untuk makan malam dengan calon presiden yang pertama, dan dia ada peluang untuk makan dengan calon presiden yang kedua. Jadi pada malam tersebut dia pergilah dengan calon presiden yang pertama. Bila dia makan sama, dia berbual lah sambil makan. Usai saja majlis makan tu, wartawan pun tanya dia, wartawan lain lah tanya, kawan-kawan dia tanya yang lain, apa kamu rasa selepas kamu makan dengan calon presiden yang pertama? Aku rasa dialah
orang yang paling bijak dan paling pandai sekali. Aku rasa dialah orang yang paling bijak dan paling pandai sekali. Esoknya dia makan dengan calon presiden yang kedua. Begitu jugalah, so, makan bercakap-cakap, usai saja majlis itu kawan-kawan dia tanya, macam mana kamu rasa berbanding semalam? Aku rasa kali ini lepas aku makan malam dengan calon presiden yang kedua, aku rasa akulah orang yang paling bijak dan aku yang paling pandai sekali di dunia. Sebab dia melayan aku, dia mendengar pandangan aku, dia mendengar apa yang aku luahkan dan cadangan-cadangan aku untuk membaiki keadaan dan sebagainya. Dia mendengar. Subhanallah. Waktu itu kawan-kawannya tanya, kalau kamulah menjadi pengundi, calon presiden mana yang kamu nak pilih? Tentu saja anda para pendengar tahu jawapannya. Dia akan memilih calon presiden yang kedua. Ya. Jadi inilah dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak boleh menjadi pendengar yang baik kerana kita tidak belajar menghargai. Kita tidak nampak potensi, kita tidak nampak perbaikan, kita tak nampak alasan-alasan untuk kita menyayangi dan menghargai. Subhanallah, malang sekali Puan Fairuz ya. Kadang-kadang insan yang kita tidak hargai adalah insan yang paling kita sayang. Iaitu isteri kita, iaitu suami kita, iaitu anak-anak kita, iaitu rakan sekerja kita, dan saudara ataupun adik-beradik kita ya. Kita tak, kadang-kadang oleh kerana dah terlampau rapat, kadang-kadang suatu benda ni Puan Fairuz ya, kita tak nampak, bukan kerana dia terlalu jauh, terlalu dekat pun tak nampak juga. Jadi bila terlampau dekat, kita tak nampak dah. Bila ada satu kesalahan yang dibuat oleh isteri kita, ataupun ada satu kesalahan yang dibuat oleh suami kita ya, subhanallah, itulah yang kita tengok, itulah yang kenang, menimbul sakit hati, menimbul sebab di dada, kita rasa begitu. Padahal ada alasan yang banyak untuk kita terus menyayangi dia ya. Kelebihan-kelebihannya dan sebagainya. Subhanallah, bila agaknya kita nak menghargai orang yang kita dekat dengan kita, yang kita sayang sepatutnya, selalunya apabila dia tidak ada. Ya, bila kita tidak ada ya, katalah sekarang ni kita jarang menghubungi orang-orang yang kita sayang, tak nak telefon, tak nak tanya khabar ya, kita no news, good news ya, tak ada berita, itulah berita yang baik. Sehingga subhanallah, katalah kita ada 1 minit saja dan boleh buat satu panggilan sebelum kita meninggal dunia. Siapakah orang yang akan kita hubungi. Kita akan hubungi tentu orang yang paling kita sayang. Kita ada 1 minit saja dalam hidup. Siapakah orang yang paling kita hendak maafkan? Tentulah isteri kita, tentulah suami kita. Kita ada 1 minit saja dalam hidup. Siapa orang yang kita nak ucapkan terima kasih, nak ucapkan kita sangat terhutang budi kepadanya? Tentulah ibu bapa kita, tentulah kawan-kawan kita dan sebagainya. Subhanallah, janganlah menghargai orang yang sudah mati, tetapi mari kita menghargai orang yang masih hidup dengan kita, dengan subhanallah membina iman yang datang, yang betul-betul lahir dari hati kita, dan insya-Allah penuh kasih sayang dalam diri kita, dan itulah modal kita untuk terus menghargai. Ya, insya-Allah. Saya masya-Allah, itu bagaimana melengkapkan apa yang telah pun diutarakan oleh bagi Ustaz, menghargai orang lain, dan tertarik bila perkongsian itu untuk berjaya, kalau kita nak berjaya untuk menjadi pemimpin maupun peranan kita dalam masyarakat dan juga sebagai ibu dan bapa. Kembali untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita. Okey, ramai dah tak sabar ni nak dapatkan respon bagi Ustaz. Masjid Nur Ramadan katanya sampaikan salam untuk Ustaz. Persoalannya berkaitan dengan macam mana orang awam perlu, ataupun kaedah yang perlu dilakukan oleh orang awam, khususnya bila para ustaz-ustaz bertelagah bila adanya isu khilaf, tindakan daripada orang awam. Ustaz, mungkin sedikit panduan. Subhanallah. Ini ya, orang awam macam mana sikap nak berdepan dengan ahli-ahli agama yang ustaz-ustaz yang bertelagah soal-soal khilafiah dan sebagainya. Ya, saya di sini menganggapkan ini, saya juga orang awam ya. Saya juga sedang berfikir macam mana saya nak menghadapi situasi yang begini ya. Subhanallah, diajarkan dalam panduan-panduan yang kita dengar daripada hadis, daripada kita hendak menghadapi semua ni dengan keadaan lapang dada ya. Sebab bila diteliti kata A, bila diteliti B, diteliti C, semua ada hujah-hujahnya tersendiri. Dan hujah-hujah ini bukanlah
yang bertentangan ini bukanlah suatu perkara yang baru, tetapi dia memang ada akarnya daripada dulu lagi, ya, dari dulu lagi dah memang sudah sampai ke satu titik kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dah sampai ke satu titik itu, ya. Jadi bila kita bongkar balik perkara tu dengan alasan ini hanya untuk minta maaf, ya, untuk perbincangan ilmiah, untuk subhanallah, untuk meningkatkan lagi tahap pengikiran dan ilmu orang yang sekarang, saya minta maaf, saya kata minta maaf sungguh, perlu balik dikaji dengan alasan ini, kerana kebanyakan orang-orang umum ni, kata-kata tengok masih di peringkat muqallid lagi, peringkat orang yang mengikut lagi, hujah-hujah daripada yang disediakan oleh mazhab kita, katalah mazhab Imam Syafi'i memang dah ada, dah teratur dan sebagainya, cuma kita nak mendalami dalam konteks itu, di mana dalilnya, di mana dasarnya dan sebagainya, kita belajar mempertingkat itu. Tapi amalan-amalan yang kita warisi selama ini dah betul dah. Sebab tu semua telah dipermudahkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Jadi okey, ada pula hujah-hujah ataupun dalil-dalil yang lain dan sebagainya. Itu yang dikatakan khilaf tadi. Jadi bila kita berdepan dengan khilaf tadi, mudah-mudahan kita sekarang ni cuba berlapang dada. Fairuz, berlapang dada, supaya kita tidak saja orang yang kita ni, orang awam ni yang tidak ada ilmu, cuba mencampuri urusan-urusan yang besar. Urusan-urusan besar lah ni, biarlah di kalangan intelektual kita saja yang berhujah di kalangan mereka. Kita sibuk dengan menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapat terus kita beramal. Mari kita lawan amal, bukan lawan hujah. Sebab saya dah katakan tadi bahawa amalan-amalan secara tradisi yang kita warisi daripada kitab-kitab yang kita belajar selama ni pun sudah ada sebenarnya dalil-dalilnya dan hujah-hujahnya, ya. Kalau ada kesilapan-kesilapan di mana sebenarnya semua itu bertaraf, orang kata bertaraf benda-benda yang furu'iyah, benda-benda yang ranting, bukan benda-benda pokok. Jadi mudah-mudahan, saya katakan gitu, kita fokus kepada benda-benda pokok yang belum kita amalkan, daripada kita bincangkan soal-soal ranting yang di sana diberi kebebasan untuk kita memilih di antara pandangan-pandangan itu, dan supaya kita ni sebagai orang awam sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan mengamalkan ilmu yang kita ada, bukan dengan berbahas dan mujadalah, ya, kerana kita bukan tahap itu. Tapi tahap ulama-ulama ni, kalau dia nak berhujah, kalau dia nak nak berdiskus ataupun nak berdiskusi, silakan. Tapi kalau boleh dalam keadaan tertutup, supaya orang-orang yang bawah ini tidak terkeliru. Subhanallah, saya pernah berdepan dengan pemuda-pemuda yang begitu naif, yang begitu, minta maaf, saya tak nak kata jahil, tapi kurang ilmu. Dia kata, Ustaz, saya selama ni tak sembahyang subuh. Kenapa? Tak tahu baca kunut. Dia tak tahu kunut tu apa, rukun ke, sunat abad ke, sunat ayah ke, dan sebagainya. Tak tahu langsung. Subhanallah. Kalau golongan inilah terdedah kepada perbincangan tentang ulumul hadis, rijalul hadis, maqasid syar'i dan sebagainya, subhanallah, pening dia. Jadi biarlah orang-orang besar buat kerja besar, kita orang awam ni, subhanallah, kita jaga diri kita, keluarga kita, dan kita berdakwahlah setakat mana dalil-dalil yang sudah orang kata sudah jelas ataupun sudah qat'i tadi, insya-Allah. Itu pandangan saya lah. Terima kasih atas tips Ustaz, dalam keadaan masyarakat kita yang sedang resah gelisah sekali, macam-macam pandangan yang sebenarnya perlu kita tadah. Kadang-kadang orang awam pun ada minta dalil juga kalau ada apa-apa. Subhanallah. Sebenarnya kalau saya tiba satu kesimpulan yang menyebabkan pertelagahan dan persisihan, bukan kerana hujah dan dalil, tetapi kerana sikap. Betul. Kerana sikap, kerana sikap. Sebab tu kadang-kadang kita sealiran dengan dia, di segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dari segi tasawufnya, kita sealiran, tapi kita tak boleh menerima sikapnya. Begitu juga ada kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain, begitu juga dalam keadaan subhanallah. Kita lihatlah macam mana tadi yang dipaparkan tadi, bagaimana sifat sikap Imam Abu Hanifah dengan Sufyan Al-Thawri. Orang ni balik daripada majlis Sufyan Al-Thawri, apa kata Abu Hanifah? Orang ni keluar daripada majlis Abu Hanifah, apa komentar pula daripada Imam Sufyan Al-Thawri? Subhanallah, saya sangat merindui ketika ulama-ulama saling menyayangi di antara mereka dan dapat menyelesaikan subhanallah perbezaan dan khilaf di antara mereka dengan penuh adab dan kasih sayang. Sebenarnya kita subhanallah sangat
sangat merindui saat itu, ya, saat itu keadaan itu, insya-Allah sebagai orang awam lah, saya merindui saat itu, dan saya berdoa mudah-mudahan akan ada ketika-ketika yang mana perbezaan-perbezaan ini bukan dianggap setiap perbezaan satu pertentangan, dan akan tiba satu ketika kita menjadi semakin matang menguruskan perbezaan kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas lontaran sedikit pengalaman mungkin, dan juga sikit lagi mungkin dapat kita raih pendengar kita Rabiatul Alawiyah. Nak menghadapi atau caranya bagaimana nak menghadapi bila tak dihargai majikan Ustaz, walaupun dah cuba yang terbaik, dan bagaimana nak istiqamah mujahadah menghargai diri dan orang lain. Silakan Ustaz. Bila kita tidak dihargai oleh majikan, sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah. Sebab itu kita kena lihat bahawa didikan Allah ni, mehnah daripada Allah ni, cara Allah mendidik manusia ialah dengan manusia lain. Rupa-rupanya pandang dulu bahawa apabila majikan kita dah buat segala-galanya, tetapi majikan tidak menghargai, subjek yang sedang diajar kepada hati kita oleh Allah ialah tentang keikhlasan. Itu satu. Kemudian subjek yang kedua tentang kesabaran. Itu Jadi Allah sedang mendidik kita rupanya tentang keikhlasan dan juga tentang kesabaran. Supaya benar-benar amalan kita itu, kerja itu kan satu ibadah. Kita kata kerja adalah satu ibadah. Bila kita kata ibadah, artinya kerja itu kita tujukan kepada Allah. Jadi rupa-rupanya bila tidak dihargai oleh majikan, mudah-mudahan semakin curiga kita kepada keikhlasan kita. Ini penting supaya kita semakin curiga tentang keikhlasan kita. Aku ni tak ikhlas lagi, aku ni tidak benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Sebab itu Allah datangkan manusia untuk memperlecehkan kerja aku dan sebagainya. Itu pertama, supaya kita tak sakit jiwa. Okey. Yang kedua, bila kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk manusia, contoh kita buat yang terbaik untuk manusia, selain daripada kita mencurigai keikhlasan kita, apakah kita buat baik untuk manusia kerana Allah, itu satu. Yang kedua, benarkah kebaikan kita tu kita buat tu ikut SOP-nya? SOP apa? Dalam kerja ni ada standard operation procedure dia, ada kaedah. Mungkin kita rajin, tetapi kita tak buat kerja yang kata smart. Tak ada dengan ilmunya, tak ada dengan kemahirannya. Kita work hard tetapi tidak work smart. Kita kerja keras tapi tidak kerja cerdas, orang kata di situ. Jadi kita kena tanya balik kepada atasan kita kena berbincang balik kepada sahabat-sahabat yang seangkatan, teman-teman sekerja kita. Aku ni cuba buat yang terbaik, tetapi mungkin kita perasan saja yang terbaik, tetapi belum terbaik mengikut apa dia penilaian ataupun kita KPI yang memang dah ada dia punya standard ataupun ada piawaiannya tersendiri. Jadi itu yang kita elakkan kita daripada syok sendiri. Kita kena lihat kerja kita, melihat prosedur ataupun piawaian yang telah ditetapkan. Sama ada kita merujuk kepada atasan kita ataupun kita merujuk kepada orang yang sebaya ataupun rakan sekerja kita. Itu yang saya pentinglah, yang kita penting. Itulah dua keikhlasan kita dengan kepakaran kita. Kena rasa betul. Terima kasih Ustaz. Itu kesempatan yang dapat kita raikan masa sangat-sangat mencemburai kita, masa yang sangat terhad. Walau bagaimanapun saya serahkan kepada bagi Ustaz untuk mengakhiri ataupun sikit kesimpulan pada topik yang kita bicarakan hari ini. Silakan Ustaz. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kesalahan-kesalahan kita sepanjang kita perbincangan tadi. Kerana subhanallah, syarat ilmu itu nak jatuh ke dalam hati ialah apabila hati itu bersih. Dan hati itu bersih dengan taubat, dengan istighfar. Mudah-mudahan sebelum kita menuntut ilmu, kita isi dengan istighfar supaya hati itu bersih, dapat dimasuki ilmu. Begitu juga setelah tamat ataupun di penghujungnya kita istighfar juga supaya nanti ada kesalahan-kesalahan tadi Allah maafkan kita. Kesimpulannya beginilah, marilah kita menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain, dan marilah kita menghargai diri kita sendiri dengan menghargai Allah pencipta kita. Artinya kita letakkan Allah nombor satu dalam hati kita. Kita sayang dan cinta kepada Allah itu. Dan insya-Allah apabila ada cinta dan sayang kepada Allah, iaitu iman, pasti ada kasih sayang. Kasih sayang itu berlaku, kita kasih
dan sayang pada diri kita sendiri, dan apabila ada kasih dan sayang pada diri kita sendiri, itulah modal, itulah bekalan untuk kita mengasihi orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan ya pada pagi ini ya menjelang tengah hari ini kita keluar daripada majlis ilmu ni, kita mula hargai orang dengan senyuman, dengan sangka baik, dan insyaAllah lihatlah, insyaAllah ya, mungkin dunia tidak berubah tetapi kita yang melihatnya berubah apabila kita mempunyai satu kesedaran, satu iman ya, yang dikata dengan iman kita akan dapat merasai keindahan dan kebaikan dalam hidup, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, banyak perkongsian sekiranya untuk manfaat kita dalam Islam itu indah. Edisi kita hari ini, ucapkan terima kasih bagi Ustaz sudah luangkan masa. Hari ini beroleh ilmu kita tentang belajar menghargai diri sendiri malah juga orang lain. Dan tertarik kalau Ustaz cakapkan tadi, kalau kita keluar lepas ni mungkin dunia tak berubah, tapi kalau kita mulakan apa-apa pun dengan diri kita sendiri, insyaAllah. Apapun kepada pendengar, terima kasih atas kesetiaan anda. Minta maaf untuk mereka yang tak dapat kita raikan atau ketidaksempatan masa yang sangat-sangat terhad. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.